اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا يا الله بكرامة القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan masa yang ada dalam masa 10 minit ini kita akan berkongsi ilmu dalam program 10 minit tazkirah, dan tajuk yang akan saya berkongsi ialah Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan kalimah pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran berkaitan dengan bismillah ni ada beberapa tempat. Yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim disebut dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua disebut dalam surah Al-Hud, iaitu waqala irkabu biha bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian disebut dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Secara keseluruhannya bismillah ini disebut pada tiap-tiap awal surah. Kalau sekiranya ada 114 surah, artinya 114 kali ulang tolak satu. Tolak satu ialah surah Al-Bara'ah, di mana tidak dibaca padanya bismillah, akan tetapi dimulai dengan a'udzubillah atau isti'azah. Jadi lapas bismillah ni selain disebut perkataan bismillah, dia juga disebut dengan perkataan basmalah, atau istilah lain disebut basmalah. Banyak dalam Islam ini setiap perkataan-perkataan itu disebut dengan istilah yang tertentu. Umpama kalau kita dengar perkataan la hawqala, iaitu perkataan la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hamdalah iaitu alhamdulillah, dan contoh-contoh yang lain. Baik, pada bismillah ni dia mempunyai tiga keistimewaan atau tiga rahsia besar di belakang bismillah itu. Istimewa itu ada tiga bab. Yang pertamanya ialah istimewa pada kalimah itu. Yang keduanya ialah istimewa pada makna dia. Dan yang ketiganya istimewa pada sifat-sifat Allah yang berada dalam bismillah itu sendiri. Saya pergi yang satu dulu, iaitu istimewa pada kalimah bismillah. Pada kalimah bismillah itu adalah satu kalimah, bila dilihat atau disebut, dia menjadikan satu syiar. Kalimah itu sendiri merupakan satu syiar. Umpama contoh, kita pergi ke negara kafir, negara orang bukan Islam lah. Kita pergi negara China ke, kita Hong Kong ke, kita pergi ke Jepun. Lalu dalam kesesakan orang ramai itu, tiba-tiba ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu kita akan memaling pada dia, kata orang ini Islam pun. Begitulah juga kalau sekiranya kita pergi ke kedai-kedai makan di negara orang bukan Islam, lalu kita nampak pada kalimah itu tertulis atau terpampang di kedai-kedai. Macam kita kat sini kedai mamak lah, kita tahu apa ini Islam. Sama ada dia nak tipu ke tak tipu tu nombor dua, tapi nak beritahu bahawa bismillah itu sebagai lambang, rumus kepada orang Islam, lambang kepada Islam. Inilah yang disebut sebagai syiar ataupun syair. Oleh kerana itu, Islam meletakkan banyak perkara yang membawa hati kita kepada Islam. Banyak perkara syiar yang membawa kepada terkenang kita kepada Islam. Maka syiar itu terbagi kepada 4. Ada kata 5, ada kata 4. Yang pertama, syiar daripada sudut ucapan. Syiar itu yang terbit daripada ucapan.
Ada yang disebut bahawa syiar daripada sudut perbuatan, ada yang disebut syiar itu daripada sudut tempat, dan ada yang disebut bahawa mana-mana sesuatu yang disandarkan kepada agama yang menunjukkan kepada agama itu dipanggil syiar. Maka syiar yang pertama iaitu ucapan. Seperti kalau kita mendengar Assalamualaikum. Assalamualaikum itu syiar Islam. Kita mendengar azan, itu syiar Islam. Kita mendengar orang menyebut Allahu Akbar. Bila masa kita dengar ni? Bila mana kita berada di tempat orang-orang kafir atau berada di tempat orang-orang bukan Islam, maka kita dengar kalimah-kalimah ini, dia akan tergambar bahawa itu adalah Islam. Yang kedua ialah pada perbuatan. Pada perbuatan ini kita boleh rujuk dalam satu ayat yang mana kita sering baca, iaitu Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah, iaitu berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah atau berlari berulang alik di antara Bukit Safa dan Marwah, itu merupakan syiar daripada syiar Allah. Jadi perbuatan itu lambang. Sa'i itu sendiri adalah lambang. Dia sebut sa'i, tak ada agama lain yang sa'i melainkan Islam. Jadi banyak lagi perbuatan-perbuatan, antaranya jalan semayang, nampak semayang Jumaat, itu adalah syiar daripada syiar Islam. Semayang berjemaah itu ada syiar daripada syiar Islam. Ada juga syiar dalam bentuk tempat. Umpama kita sebut Mekah, umpama kita sebut Madinah, umpama kita sebut Baitul Maqdis. Bila sebut saya tempat-tempat ini, dia melambangkan kepada yang besar, iaitu syiar. Dan satu lagi ialah sesuatu yang menunjukkan kepada agama, yang melambangkan kepada agama. Kalau zaman dahulu mereka ini berperang, mereka akan bawa bendera. Sehingga ada dalam kisah sejarah dalam peperangan, sahabat bawa bendera guna tangan kanan, maka tangan kanan dia ditebas. Bila tangan tebas, maka tinggallah tunggul. Dia pun mengambil dengan tangan kiri bendera tersebut, maka pegang dengan tangan kiri, lalu dia ditebas. Bila guna tangan kiri kena tebas, maka bendera itu jatuh. Dia ambil dengan tunggul yang masih ada. Kedua tangan tunggul yang masih ada itu pegang, memegang bendera tersebut kerana ingin membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala atau syiar Islam ketika itu. Jadi inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan syiar Allah, maka dia termasuk dalam kalangan orang yang mempunyai takwa di dalam hatinya. Jadi pada hari ini pengucapan bismillah itu merupakan syiar. Apa yang perlu kita buat, kita memperbesarkan bismillah itu dengan kita memperbawa ataupun kita mengiringi setiap tingkah laku kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Mana-mana amalan yang tidak disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan-amalan yang kita buat secara sedar tapi kita tak sertakan dengan bismillahirrahmanirrahim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa abtar. Perbuatan kita itu dia abtar. Abtar ni pernah kita baca dalam surah Inna a'tainakal kautsar. Dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar tu maknanya aina kesul barakah, iaitu diputus atau terputus daripadanya keberkatan. Jadi cukup pada hari ini tentang kalimah yang pertama, iaitu kelebihan atau manfaat atau keistimewaan daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.